أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ya Allah ya Tuhan kami kau lapangkanlah dada kami wa yassir lana umurana kau permudahkanlah segala urusan kehidupan kami wahlul 'uqdatam min alsinatina ya Allah kau rungkaikanlah segala simpulan di lidah-lidah kami yafqahu aqwalana mudah-mudahan mereka memahami kata-kata kami amin ya rabbal alamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-tuan semua apa khabar? Sihat? Ibu-ibu sihat? Alhamdulillah. Yang saya muliakan, lagi saya kasihi Tuan Pengurusi masjid kita, yang dimuliakan oleh Allah, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan kuasa masjid, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, adik-adik yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah mempertemukan kita pada malam yang penuh barakah ini di bulan yang mulia, iaitu yang disebut sebagai bulan Muharram, ya, bulan Muharram. Hari ini berapa Muharram tuan-tuan? Berapa tuan-tuan? 5 Muharram ya tuan-tuan ya. 5 Muharram. Tahun 1444 Hijrah. Ya, alhamdulillah. Jadi bulan Muharram ni tuan-tuan satu bulan yang mulia. Muharram ni dalam bahasa Arab maknanya yang diharamkan. Kan kita mendengar perkataan haram tu, haram. Jadi Muharram maknanya benda yang diharamkan ataupun yang diharamkan. Diharamkan apa maksud diharamkan? Diharamkan kalau dalam sirah, dalam sejarah Nabi, bulan yang diharamkan berjihad ataupun menumpahkan darah. Sebab tu kita tengok bulan Muharram ini dia datang selepas bulan Zulhijjah. Dia berada selepas bulan Zulhijjah. Sebab bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqaidah ni antara bulan-bulan yang diharamkan menumpahkan darah. Tidak boleh berperang pada bulan ini. Kerana nak bagi laluan pada jemaah-jemaah haji kan. Orang dulu-dulu nak pergi haji datang daripada pelosok dunia. Naik unta, naik keldai, naik kuda. Ada yang berjalan kaki daripada seluruh pelosok dunia, daripada curug-curug dunia. Allah sebut min kulli fajjin amiq, daripada curug-curug yang cukup dalam, yang jauh. Maka antara hikmah Allah jadikan bulan-bulan yang diharamkan berperang ataupun diharamkan menumpahkan darah, nak bagi keselamatan kepada para jemaah-jemaah haji zaman dulu-dulu untuk sampai ke tanah haram menunaikan haji. Kan orang dulu-dulu dia kalau tunaikan haji tuan-tuan bukan macam kita sekarang naik kapal terbang sekejap aja. Ada yang paling sekejap mungkin 15 hari 20 hari dah balik dah ke tanah air kan. Kalau yang ikut muassasah 40 hari lebih lah. Ada 42 hari, 43 hari, 45 hari kan. Itu zaman sekarang sebab kita naik kapal terbang, perjalanan naik kapal terbang sejam satu hari 8 jam 9 jam dah balik. Besok nak balik ke dah sampai ke Mekah. 8 jam 9 jam daripada KL
KLIA sampai ke Mekah, ke Jeddah tu lebih kurang 8-9 jam. Kalau dulu-dulu datuk nenek kita, arwah datuk saya, dia kata perjalanan nak pergi ke Mekah tu hampir sebulan, dia kata, naik kapal. Jadi maknanya katakanlah kita andaikan perjalanannya sebulan. Jadi sebulan perjalanan, kemudian sebulan berada di Mekah buat haji, kemudian sebulan lagi nak balik ke. Jadi benar-benarlah hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadikan 3 bulan yang diharamkan berperang ataupun menumpahkan darah kerana nak berikan satu keselamatan kepada para jemaah. Inilah hikmah antaranya. Bulan Muharram ni tuan-tuan, satu-satunya bulan di dalam Islam yang digelar sebagai Syahrullah. Bulan Allah. Bulan Allah. Allah menisbahkan bulan Muharram ini dengan nama bulan Allah. Apabila Allah menisbahkan suatu bulan dengan namanya, maka sudah tentu bulan Muharram ini adalah merupakan bulan yang ada kemuliaannya. Dan bulan Muharram ini tuan-tuan, dalam banyak-banyak hari di dalam bulan Muharram, ada satu hari dalam bulan Muharram yang kalau kita berpuasa pada hari tersebut, dalam hadis Nabi SAW menyebut, aku ahtasibu, aku mengharapkan ganjaran diampunkan dosa-dosa yang dilakukan setahun yang lalu. Maknanya kita puasa satu hari dalam bulan Muharram, iaitu pada 10 Muharram. Maknanya hari ini 5 Muharram. Pada 10 Muharram kalau kita berpuasa, maka ganjaran pahalanya dalam hadis sebut, hadis sahih, Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita setahun yang lalu. Bulan Muharram ini adalah bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Allah Musa alaihi salam daripada Fir'aun. Ketika mana Nabi Musa menyeberangi Laut Merah di Mesir, maka Nabi Musa ni dalam, kalau kita tengok dalam sejarah, dia bersama Bani Israel tidak kurang daripada 600,000 pengikut. Maknanya tuan-tuan, berapa ramai 600,000 ni tuan-tuan? Ramai. Nabi Musa melarikan diri daripada Fir'aun disebut lebih daripada 600,000. Jadi kita boleh bayangkan berapa luas Laut Merah yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan untuk dilalui bukan 10 orang, bukan 40 orang, 600,000. Dan Fir'aun yang mengejar itu dengan bala tenteranya, kita tak tahu berapa banyak tentera Fir'aun. Tapi kalau 600,000 lari daripada satu tentera, berkemungkinan tentera Fir'aun jauh lebih besar bala tenteranya daripada pengikut Nabi Allah Musa. Dan di saat melintasi Laut Merah tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam ensiklopedia tentang kedalaman Laut Merah, antara laut ataupun jurang yang terdalam di Laut Merah ini, ada yang mencecah sedalam daripada dasar ni nak sampai ke permukaan air tu, dia punya kedalaman mencecah setinggi 3 kilometer. Maknanya 3,000 meter tuan-tuan. Kadang-kadang kita terfikir macam mana Fir'aun itu yang hebat bala tentera tu tak boleh berenang ke dia? Kata dia kuat. Ya, sampai dia mengaku diri dia, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi macam mana dia tak boleh nak berenang kalau kita berenang ajalah laut. Tuan-tuan, ketinggian air itu daripada bawah sampai ke atas 3 km tuan-tuan. Kita jalan 3 km pun dah bengah tuan-tuan. Kalau kita duduk di dasar nak naik ke permukaan, siapa yang mampu 3 km tuan-tuan? Bukan 300 meter. Kat kolam renang tu 300 meter. Ni 10 kali ganda daripada itu panjang. Belum cerita lebarnya Laut Merah tuan-tuan tengok. Berapa lebar Laut Merah. Bukan setakat 5 km. Antara jambatan Pulau Pinang dengan Seberang Perai itu dekat. Ya, tuan-tuan tengok dalam, ya, begitulah sekali Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Allah Musa, dan ini satu benda yang dianggap sebagai mukjizat.
Sebab dia tidak berlaku pada mana-mana Nabi dan Rasul, hanya berlaku pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Kita tak dengar Nabi lain ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala bukakan ataupun surutkan air laut kemudian dikatup semua. Tak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Hanya berlaku pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan, kata ahli sejarah, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam pada 10 Muharram. Nabi Musa dilahirkan juga pada 10 Muharram. Nabi Yusuf alaihissalam ketika mana ditemui dan diselamatkan daripada telaga yang dimasukkan oleh saudara kandungnya. Datang satu kafilah dagang di tengah padang pasir, tempat Nabi Musa alaihissalam dicampakkan ke dalam telaga. Lalu mereka menarik, mereka mencampakkan apa kita panggil dulu-dulu, apa kita panggil, bukan gayung, apa nama tu, beldi ke bawah tu. Bila ditarik, timba. Bila ditarik ke atas, maka Nabi Yusuf alaihissalam berpaut pada timba tersebut pada 10 Muharram. Maknanya apabila, dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada api yang membakar oleh Raja Namrud. Raja Namrud bakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, moyang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu sejarah yang cukup dahsyat, tidak pernah ada satu peristiwa di mana ada manusia yang nak dibakar tetapi unggun apinya cukup besar sehinggakan itulah api yang paling besar yang pernah dihidupkan oleh mana-mana manusia daripada zaman Allah ciptakan Nabi Adam sampailah ke hari kiamat. Tidak ada yang sebesar api yang pernah dicipta dan dibakar dan diciptakan untuk membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sehingga kan tidak ada mana-mana manusia pada ketika itu yang sanggup nak bawa Nabi Allah Ibrahim mendekati dekat api. Jangan kata nak bawa campak dalam api, mendekati pun tak ada. Lalu Nabi Allah Ibrahim dimasukkan dalam api dengan dicampakkan menggunakan satu alat. Macam kalau kita panggil lestik lah tuan-tuan. Lestik. Letakkan, maka dicampakkan daripada jauh. Kerana tidak ada mana-mana manusia pada ketika itu yang sanggup nak membawa Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut. Dan hari Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam daripada api itu adalah pada 10 Muharram. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku pada Muharram, pada 10 Muharram, nak menunjukkan kepada kita bahawa 10 Muharram ni bukan sebarang-sebarang hari. Bahkan bulan Muharram ini bukan sebarang-sebarang bulan. Kalau tidak, manakan fadilat berpuasa pada 10 Muharram ini, Allah hapuskan dosa selama setahun. Bulan Muharram ni tuan-tuan, sinonim kita selalu sebut dengan sambutan Ma'al Hijrah. Sebenarnya sambutan Ma'al Hijrah ni tuan-tuan, kalau kita tengok dalam sejarah negara kita, sambutan Ma'al Hijrah ni, kalau tak silap saya, bermula pada tahun 1980-an dulu. 87 ke 88 macam tu lah. Tuan-tuan cuba cek balik. Tak silap saya tahun 87. Yang mana pada ketika itu menteri di Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama Datuk Dr. Tan Sri Datuk Dr. Yusof Nur, antara orang pertama yang ketika mana dia jadi menteri agama, dialah yang mensyiarkan sambutan Ma'al Hijrah ini ataupun awal Muharram. Maknanya zaman Nabi ada tak sambutan Ma'al Hijrah ataupun awal Muharram? Tak ada.
Zaman sahabat ada ke tak? Tak ada. Zaman para tabi'in ada tak? Tak ada. Maka dikaitkan Muharram ini dengan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertepatan dengan kalender Islam, dikaitkan dengan tahun ataupun kalender yang berkaitan dengan Islam. Sebenarnya bulan-bulan ni Muharram, bulan Zulhijjah, ya, sebenarnya dalam zaman Nabi lagi dah ada. Bulan tu dah ada. Yang tak ada ialah tahun dia. Tahun tu tak ada lagi. Jadi zaman Nabi SAW sebenarnya tak ada kalender hijrah lagi. Kalender hijrah tak ada. Zaman Sayyidina Abu Bakar pun tak ada kalender hijrah lagi. Zaman tu mereka menggunakan kalender Masihi. Kalender Masihi. Dan kalender Masihi itu disebut sebagai miladi. Makna miladi ialah tahun kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi kalau kita kata zaman sekarang ni 2022, bermaksud 2022 tahun yang lalu itulah hari kelahiran Nabi Allah Isa alaihi salam, mengikut yang didakwa oleh golongan-golongan pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam. Sebenarnya bukan sahaja kalender Isa, zaman tu ada banyak kalender lagi yang ada. Maka mungkin pada ketika itu bangsa Arab tak rasakan apa perlunya ada kalender Islam. Sebab dia orang pun bukan Islam zaman tu. Datang Nabi baru ada kalender Islam. Jadi mereka guna kalender apa-apa yang ada. Cuma bulan dah ada. Sebab mereka pada zaman itu pun dah ada musim-musim haji. Sebab haji ni, ibadah haji ni bukan bermula pada zaman Nabi. Ibadah haji ni, syariat dia telah bermula pada zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, yang kita melontar jamrah tu, kita mengambil sempena peristiwa Nabi Ibrahim ketika dia nak sembelih anaknya Ismail. Ya, datang iblis, ya, menghalang dia, maka dia lontar dengan batu. Jadi jemaah kita pergi ke Mekah ni, duk terbayang ni iblis ada dekat jamrah ni. Dia baling dengan batu, tak cukup selipar pun ditanggal, dia baling dengan selipar. Sebab apa? Semangat nak baling iblis. Padahal itu sebagai simbolik kita mengikut perbuatan datuk kita Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kita bersaing, kita mengikuti sirah yang pernah ditunjukkan oleh Sayyidatina Hajar, mencari air untuk anaknya Nabi Allah Ismail. Kesungguhan seorang ibu yang di dalam hatinya penuh rasa rahmah, ihsan. Anak haus, tak ada minuman, ditinggalkan di padang pasir, tidak ada teman, tidak ada orang yang boleh nak diminta tolong. Saat itu naluri seorang ibu. Walaupun kalau kita tak boleh bayangkan macam mana perasaan Siti Hajar pada ketika itu. Kalau kita fikir logik, di padang pasir yang kering kontang, carilah di mana-mana pun takkan ada air. Tapi seorang ibu ni semangat dia tu. Pergi naik kat Bukit Safa, tinjau, panjat bukit. Sebab tu kita bila sa'i ni sunat panjat tu. Afdal kita panjat bukit. Bukan sekadar habis sampai ujung terus kona aja kan. Tapi kalau kita naik kursi roda tu, orang Arab tu, tak sempat naik bukit dia dah kona dah. Kita tak sempat nak kita tak sempat nak istilam dekat Kaabah tu, dia dah pusing dah. Orang lain nak sampai 7 pusingan tu 35 minit, 40 minit, kadang-kadang sejam. Kalau orang Arab tolak kita, 15 minit dah selesai dah 7 pusingan. Kawan-kawan yang lain pakat tunggulah pula kita. Kita lah tunggu kawan-kawan tu. Sebabnya kuatnya Arab ni.
Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Bila mana Nabi SAW nak berhijrah ke kota Madinah, Nabi bukan berhijrah pada bulan Muharram. Cuma bulan Muharram itu adalah bulan pertama dalam tahun hijrah. Nah, itu je. Nabi berhijrah di kota Madinah pada bulan Safar. Nabi berhijrah ke kota Madinah pada bulan Safar. Disebut dalam sirah kitab Rahiqul Maktum, Nabi meninggalkan kota Mekah pada 28 Safar, tahun ke-14 kenabian. Tahun ke-14 kenabian. Maknanya zaman itu tak ada tahun hijrah lagi. Tahun ke-14 kenabian itu bersamaan dengan tahun pertama hijrah. Okey. Nabi sampai dekat Quba. Perjalanan Nabi lebih kurang dalam 9 hari, 10 hari Nabi sampai dekat Quba. Lebih kurang pada 8 Rabiul Awal. Nabi duduk di Quba selama 4 hari. Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Kemudian Khamis Nabi SAW bergerak menuju ke kota Madinah. Jarak antara Madinah dengan Quba ni lebih kurang tak jauh, berapa puluh kilometer, tak sampai 50 kilometer. Berapa puluh kilometer saja, 20 kilometer lebih. Saya pun tak berapa tepat. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Quba Madinah 8 km, dekat je kan? Dekat je. Nabi bergerak daripada kota Madinah, daripada Quba sampai dekat kota Madinah pada pagi Jumaat. Di awal pagi Jumaat, bukanlah subuh-subuh tu, maknanya di waktu matahari dah naik sedikit. Yang tunggu dekat pesisiran kota Madinah itu lebih kurang ada 100 orang sahabat. Tunggu dekat tepi pinggiran kota Madinah, meninjau-ninjau kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dengan seorang juru pandu Nabi, iaitu yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid ni seorang yang pakar dalam perjalanan padang pasir, dalam perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dikatakan pada ketika membawa Nabi itu, beliau masih lagi belum beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di kota Madinah. Nabi sebelum hijrah, tapi Nabi dah sampai Madinah. Masa bila Nabi sampai kat kota Madinah, sebab Nabi peristiwa Isra' dan Mi'raj sebelum lagi berlaku hijrah. Nabi di Isra' dan Mi'raj ketika mana Nabi duduk dekat kota Mekah. Kan bila mana wafatnya isteri dan bapa saudara Nabi SAW, Abu Talib, maka Allah Subhanahu Wa Taala ni nak hadiahkan satu perjalanan yang boleh menghilangkan kesedihan Nabi dan memberikan motivasi pada Nabi bahawa walaupun engkau ni diuji dengan kematian 2 orang penolong-penolong yang setia yang banyak membantu kamu, dan kamu diuji dengan penentangan yang bertambah di kalangan penduduk musyrikin Mekah, walaupun begitu Allah kata, kami kerajaan langit semuanya bersama dengan kamu wahai Muhammad. Nak tunjukkan kepada Nabi bahawa Nabi ini bukan berseorangan, maka dibawalah Nabi bertemu dengan roh para Nabi dan Rasul. Nabi mensalatkan, mengimamkan salat para Nabi dan Rasul di Baitul Maqdis. Sebelum nak sampai Baitul Maqdis, daripada kota Mekah, tempat pertama yang Nabi SAW singgah ialah di Yathrib. Satu kawasan yang ialah perkampungan, tak ada apa-apa. Tak macam Mekah lah. Mekah ni satu kawasan perniagaan yang terkenal zaman tu. Mekah ni kalau tanda Arab ni, Mekah ni kira macam KL lah. Macam KL kita hari ni. Madinah ni macam bandar Pekan Batu Pahat. Macam tu lah. Lebih kurang gitulah tuan-tuan. Macam maksudnya gitu. Kawasan persinggahan. Orang nak pergi ke Syam, singgah sekejap dekat Madinah, tambah bekalan, ambil air dan sebagainya. Sebab perjalanan jauh nak pergi ke Syam. Jadi zaman tu Nabi tiba di satu tempat Yathrib.
Lalu Jibril kata, wahai Muhammad, inilah nanti tempat kamu akan datang hijrah. Nanti kamu hijrah kat sini lah nanti. Maknanya Nabi SAW dah diberitahu bahawa Madinah inilah tempat Nabi SAW akan berhijrah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, dengan hijrah Nabi SAW lah perjuangan pengorbanan Nabi tinggalkan tanah air tu, tinggalkan tempat kelahiran baginda, pergi ke satu tempat yang Nabi dah duduk dekat kota Mekah selama 53 tahun. Tuan-tuan, kalau kita ni dah lahir di satu tempat, membesar, berkerjaya kan, dah ada kawan yang ramai, umur 53 tahun, tuan-tuan rasa nak pergi tempat lain tak? Nak buat apa pergi tempat lain? Kita rasa dah tak payahlah nak pergi tempat lain buat apa. Kita nak bertemu dengan orang baru, nak berkenalan balik, nak membina kehidupan balik. Oh. Tapi itulah dia pengorbanan Nabi SAW dan para sahabat. Sebab tu golongan yang mengikuti Nabi dipanggil golongan muhajirin, yang mana kemuliaan mereka sehinggakan bila Nabi SAW wafat, khalifah yang dilantik juga di kalangan orang muhajirin. Pertama, khalifah kedua muhajirin Sayyidina Umar. Khalifah ketiga Sayyidina Osman juga daripada golongan muhajirin. Khalifah keempat juga daripada golongan muhajirin. Kemuliaan orang-orang yang meninggalkan tanah air, bukan sekadar tinggalkan tanah air, tinggalkan rumah, tinggalkan keluarga, tinggalkan aset, tinggalkan bisnes, apa sahaja yang mereka ada tinggal. Ada di antara sahabat Nabi yang hijrah tanpa membawa sebarang harta pun. Bukan senang, tuan-tuan. Maka dengan asbab hijratun Nabi SAW, Islam hari ini tersebar. Dan para sahabat bila Nabi wafat, mereka meneruskan perjuangan Nabi. Dan hari ini kita duduk dalam rumah Allah, kita sebut kalimah la ilaha illallah. Tadi tuan-tuan bersama dengan Tuan Imam berdoa pada Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Semuanya asbabnya adalah kerana salah satu daripada peristiwa yang menyebabkan kita kenal Allah ialah hijrah Nabi SAW. Sebab perjalanan dakwah Nabi di kota Mekah selama 13 tahun menemui satu titik Nabi dah rasa ancaman yang begitu dahsyat, sehinggakan Nabi antara salah satu daripada target orang musyrikin Mekah untuk dibunuh. Kalau Nabi terkorban, tuan-tuan, Nabi tak hijrah ke kota Madinah, tuan-tuan, Nabi dibunuh di kota Mekah. Tuan-tuan rasalah agak-agak lah dakwah Islam hari ini ada lagi ke tidak? Tuan-tuan rasalah agak-agak. Sebab di Mekah para sahabat dia tak memegang apa-apa kuasa. Mereka golongan mustadhafin, tertindas. Adalah satu dua sahabat yang mungkin berani macam Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar wafat ataupun bila Sayyidina Umar meninggal dekat kota Mekah, siapa agaknya yang berani macam Sayyidina Umar lagi? Mungkin keberanian Umar ataupun mungkin Sayyidina Umar sendiri menjadi next target untuk dibunuh selepas dibunuh Rasulullah SAW, sebab dia menentang orang-orang musyrikin. Nampak tak, tuan-tuan? Maka tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bila mana Nabi wafat, pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab menjadi khalifah, bila berlakunya perluasan empayar Islam, kerajaan ni dah sampai menembusi, kalau kita panggil sekarang ni kerajaan Rom. Kerajaan Rom ni, tuan-tuan, dekat Parsi. Parsi ni, tuan-tuan, hari ni dekat Iran. Tuan-tuan cuba tengok dalam peta, tuan-tuan, daripada Madinah nak sampai ke Parsi, ke Iran, tuan-tuan, berapa jauh tu. Maka banyaklah berlaku arahan-arahan daripada Madinah. Umar nak bagi arahan pada gubernur ini, lepas tu Sayyidina Umar bagi arahan pada gubernur ini. Zaman dulu pula bukan macam kita hantar WhatsApp terus dapat. Send, dah masuk dah. Tahulah surat tu datangnya hari ni.
Kadang-kadang surat tu sampai dekat tempat gubernur tu berbulan-bulan. Jauh perjalanan ribu-ribu kilometer ni tuan-tuan. Dan pada zaman para sahabat, saya lagi sikit, pada zaman para sahabat juga tuan-tuan, Islam ni tak sampai dekat satu tempat di hujung Rusia tuan-tuan. Di hujung Rusia, di satu kawasan dekat benua Antartika. Satu kawasan benua Antartika di dah hujung dah tu. Yang mana kalau di kawasan itu tuan-tuan, kalau kita duduk dekat sana, kita tak akan ada malam selama 3 bulan, kita tak akan ada siang. Malam tu 3 bulan. Tak jumpa matahari 3 bulan. Kemudian bila time 3 bulan berikutnya, siang sepanjang 24 jam tu siang. Tak jumpa malam. Dia bila time waktu malam dia macam waktu petang aja. Dia mendung aja. Dia cahaya ada tapi terang. Dah malam dah rupanya. Ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Rusia tu tuan-tuan punya jauh daripada Madinah sampai. Dan satu tempat kalau tak silap saya namanya Dagestan. Di satu kawasan di Rusia namanya Dagestan, dan hari ini ada penduduk Islam dekat Rusia tuan-tuan. Pasal kan? Yang dibuat satu masjid yang dirasmikan oleh Presiden Rusia. Ya? Masjid terbesar di Rusia, tuan-tuan tengok. Dan hari ini Rusia tuan-tuan, penduduk agama Islam di Rusia sudah mencapai 25 juta rakyat di Rusia. 1/4 penduduk Rusia adalah beragama Islam. Tuan-tuan kalau ada rezeki kan, ada trip pergi ke Rusia, try pergi Rusia tuan-tuan. Pergi satu tempat, kata saya tempatnya namanya Dagestan. Di situ tuan-tuan ada makam para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok tuan-tuan perjuangan para sahabat Nabi. Dia bukan bila Nabi wafat ni semua pakat tidur. Dah lah kita pakat duduk rumah lah, kita rehat-rehat lah. Nabi pun dah tak ada. Tak. Semua meninggalkan tanah air dan mati di tanah air, di tempat di dunia lain. Dan mereka ada yang pergi dan tidak dapat pulang lagi ke kota Madinah. Mati dekat sana. Berapa ramai para sahabat Nabi yang bila dia pergi tak pulang ke kota Madinah. Antaranya Khalid bin Al-Walid. Bila mana dia pergi berperang sampai dekat Syam, bila kalahkan tentera Rom, dia duduk kat sana, maka dia menetap di sana sampai akhir hayat dia. Maka makam Khalid bin Al-Walid tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi, dia berada di satu tempat, ya, di Suria, di Syria lah, Syria bukan. Orang Arab panggil Suria, kita panggil Syria. Jadi bila Nabi SAW wafat dan peluasan empayar Islam dah luas, Sayyidina Umar hantar surat. Sahabat-sahabat tengok, ini surat daripada khalifah ni. Daripada Khalifah Umar, dihantar, ditulis pada 3 Muharram ataupun 3 Zulkaidah. Contoh tuan-tuan Tengok 3 Zulkaidah. Ni Zulkaidah tahun yang mana ni? Tahun lepas ke? Tahun ni ke? Confused. Ya? Lalu akhirnya para sahabat ni berbincang, jumpa dengan Sayyidina Umar. Tak boleh ni Khalifah Umar, Amirul Mukminin. Ya Amirul Mukminin, tak boleh ni. Kita kena buat satu tarikh Islam. Bila nak buat tarikh Islam, bukan masalah bulan tu. Bulan tu dah ada. Nak buat tahun pertama hijrah ni bila nak mula? Tu dia. Bila nak tentukan? Inilah tahun pertama hijrah. Ada sahabat Nabi cadangkan, kata kita buat tahun Nabi lahir itulah tahun pertama hijrah. Maknanya zaman Sayyidina Umar, Nabi dah wafat. Kan Nabi SAW wafat. Kata zaman Sayyidina Umar dah berlalu, Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun lebih kurang. Zaman Sayyidina Umar, katakanlah 5 tahun selepas kewafatan Nabi SAW, maknanya Nabi wafat umur 63 tahun.
campur 5 tahun pada zaman pemerintahan Khalifah Umar, bermaksud pada tahun Sayyidina Umar buat surat itu, maknanya tahun hijrah itu dah menjadi tahun ke-68 hijrah. Jadi nak tentukan tahun tu bila nak mula tu. Ada sahabat kata kita mulakan daripada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu ajar para sahabat, jangan sesekali kita menyerupai dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kerana orang Nasrani dia buat kalender Masihi itu berdasarkan tahun kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam, maka mungkin Sayyidina Umar pada ketika itu melihat tak perlu. Kita tak nak buat pada tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mungkin menyerupai dengan orang Nasrani. Sahabat kata macam inilah, kita buat tahun pertama hijrah bertepatan dengan tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh. Cadangan kedua. Bincang-bincang kata para sahabat, tahun yang paling menyedihkan umat Islam ialah tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa sanggup nak letak tahun wafat Nabi itu sebagai tahun pertama dalam Islam? Siapa sanggup? Tak ada siapa sahabat yang hatinya sanggup ataupun tergamak nak meletakkan tahun Islam, kalender Islam di tahun kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada siapa sanggup. Sahabat ni hati masih sebab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi dah meninggalkan mereka bertahun. Tengok Sayyidina Bilal bin Rabah daripada Syria datang ke kota Madinah semata-mata bermimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan Sayyidina Bilal dalam mimpi, "Ma hadzal jafaf ya Bilal?" Mengapa rasa gersang? Apakah kegersangan itu wahai Bilal? Bilal cepat-cepat ambil kenderaan, terus bergerak daripada Syria, merentas ribuan kilometer pergi ke kota Madinah, terus menziarahi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Maka akhirnya diputuskan oleh para sahabat, kita buat tahun pertama hijrah ialah pada tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahun yang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, iaitu pada tahun ke-14 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, bermaksud Nabi wafat 10 tahun selepas hijrah Nabi, dah masuk tahun ke-10 hijrah. Ya. Pada zaman Sayyidina Umar, maka diambil daripada sempena peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah. Bila Nabi ni sampai dekat kota Madinah, ni cerita feedback balik zaman Nabi. Bila Nabi sampai dekat kota Madinah, Nabi sampaikan pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, masuk balik bulan Muharram. Bulan Muharram yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok pada 10 Muharram orang-orang Yahudi berpuasa pada 10 Muharram. Dah azan ke? 2 minit lagi. Lalu Nabi SAW tanya dengan orang Yahudi dekat Madinah tu. Sebab zaman tu di kota Madinah ni banyak orang Yahudi. Orang Yahudi ni dia memang dah tunggu Nabi. Dia tahu Nabi ni akhir zaman akan muncul di kota Madinah. Sebab tu mereka berkumpul dekat Madinah. Harapan mereka Nabi akhir zaman ni nanti daripada golongan Bani Israel. Itu dia punya target dia. Lalu bila Nabi tengok orang Yahudi ni puasa pada 10 Muharram, Nabi tanya, "Kamu puasa ni kenapa?" Dia kata ini adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala membebaskan Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya daripada Firaun. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam sebuah hadis, "Nahnu aula bi Musa minkum." Kamilah yang lebih layak untuk menyambut hari di mana Allah selamatkan Nabi Musa daripada Firaun daripada kamu wahai orang-orang ahli kitab ataupun orang-orang Yahudi. Maka Nabi pada ketika itu, Nabi memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada 10 Muharram.
Dan kita tahu Nabi SAW tidak suka untuk sama dengan orang-orang Yahudi, maka Nabi galakkan umat Islam ni berpuasa pada sehari sebelum 10 Muharram, iaitu pada 9 Muharram dan juga pada 10 Muharram. Jadi kalau kita nak puasa pada 10 Muharram saja pun boleh. Tapi dari sudut afdal, Nabi suruh para sahabat kalau boleh puasa pada 9 dan 10 Muharram. Paling bagus puasa pada 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Puasa sunat lah tuan-tuan, puasa sunat ya. Jadi janganlah bergaduh pula. Suami isteri, abang tak nak puasa, awak nak puasa, awak puasa. Jangan jadi gaduh pula. Kalau tak nak puasa, tak payah puasa kan. Jadi sama ada kita puasa pada 10 Muharram ataupun puasa pada 9 dan 10 Muharram, ataupun kita puasa pada 9, 10 dan 11 Muharram. Jadi kita azan ya. Kita azan sekejap, lepas tu kita sambung 2 minit, kemudian kita salat insya-Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa la haula wala
Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, pilihlah mana-mana hari yang kita rasa kita nak puasa. Okay? 10 hari boleh, 9, 10 boleh, 9, 10 dan 11 pun boleh. Tak buat pun boleh. Jadi jangan gaduh. Pak Imam buat berapa? Saya buat 10. Ish, 9 dengan 10 Pak Imam. Kita pula duk berdebat dengan Pak Imam. Bilal kata, ish, bukan 9, 10, 3 hari, 9, 10, 11. Datang satu orang, saya satu hari pun tak puasa. Menang ke dia? Dia pun tak puasa, dia tak gaduh. Kan? Kita duk puasa bergaduh. Sama juga dengan orang baca Quran. Awak baca berapa juzuk? 1 juzuk aja satu hari. Awak berapa? Saya 2 juzuk. Yang kawan baca 3 juzuk. Awak 2 juzuk aja. Saya 3. Nampak tak tuan-tuan? Baca penat je, habis pahala gitu. Jadi orang yang tak baca Quran, dia like tidur, dia untung lagi ke dia kan. Tak ada sakit ke hati orang lain, tak penat kena baca Quran, pahala pun dia tak dapat, tak apalah, puas hatilah dia, tak baca apa. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dikasihi oleh Allah, buatlah amal ibadah ini sekadar yang kita mampu. Kalau kita rasa kita tak mampu, tak apalah, dah tak ada kemampuan. Orang gastrik, orang gastrik mungkin dia tak boleh nak puasa 3 hari kan. Puasalah 1 hari kan. Jadi orang tua kita dulu ni tuan-tuan, pendekatan ulama-ulama kita dulu-dululah, tok-tok guru kita dulu ni kan, dijadikan pada 10 Muharram tu dibuat bubur Ashura kan tuan-tuan. Bubur Ashura. Bubur Ashura ni tuan-tuan yang seronoknya, budak-budak lah seronok. Sebab budak-budak ni pada hari 10 Muharram bila masjid buat bubur Ashura, dia orang ni bawa bekas masjid tuangkan bubur Ashura bagi kan. Budak-budak ni dia tak faham. Dia tahu 10 Muharram ni bubur Ashura. Dia tahu hari Ashura je dia tahu. Orang dulu-dulu dia orang susah kan, dah dapat makanan susah kan. Jadi dan sifat tok nenek moyang kita dulu ni, dia suka bergotong royong. Bergotong royong masak sama-sama, kumpul bahan sama-sama, kemudian bagi makan sama-sama. Tujuannya apa? Bubur Ashura tu nak makan untuk berbuka puasa. Tu tujuannya. Mungkin kita zaman kita budak-budak dulu kita tak tahulah benda tu kan. Yang kita tahu bubur Ashura. Tapi kita bayangkan hebatnya tok guru dalam zaman dulu, dia nak mendekatkan masyarakat ataupun kita sampai hari ni, kita walaupun kita tak ingat bulan Islam 12 bulan tu, tapi kita ingat dalam bulan Muharram ada hari ke-10 ada bubur Ashura. Jadi secara tak langsung kita punya kepala teringat ada bulan Muharram. Dan saya yakin tak ramai orang ingat bulan-bulan Islam ni penuh kan. Yang kita ingat 3 bulan aja. Pertama bulan Muharram pun sebab bubur Ashura. Yang kedua bulan Ramadan sebab kena puasa. Yang ketiga bulan Syawal sebab nak raya. Itu 3. Kalau kita tanya orang pergi haji bulan apa? Bulan haji lah Ustaz. Bulan haji tu bulan apa? Bulan haji. Maknanya dia pun tak tahu. Bulan Zulhijjah tu adalah bulan haji. Kan? Jadi tuan-tuan yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, kita kena bersyukur, berterima kasih kepada tuan-tuan guru kita, tok-tok nenek moyang kita dulu, yang mereka sampai hari ni dah tak ada lah, sampai hari ni kita ni kenal bulan-bulan Islam, semuanya kerana kebijaksanaan datuk nenek moyang kita dulu nak mempertahankan agama ni. Bayangkan kita ni tuan-tuan dijajah 600 tahun. 600 tahun tuan-tuan, bukan sekejap 600 tahun ni tuan-tuan. Kerajaan Melayu Melaka dulu bertahan pun tak sampai 600 tahun, berapa ratus tahun aja. 100 tahun lebih tak silap saya. Kemudian 600 tahun duduk bawah penjajah Belanda, British, Portugis. Bersilih ganti. Tapi tuan-tuan rasa ajaib tak tuan-tuan? Hari ni kita masih lagi kenal Islam. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, dalam tempoh 600 tahun tu, tuan-tuan rasa penjajah kalau nampak masjid diruntuhkan tak tuan-tuan? Kalau kita
duduk. Kalau kita bayang-bayangkanlah penjajah ni zaman-zaman dulu, kalau dia nampak masjid, antara masjid dengan gereja, mana yang dibina? Tuan-tuan rasalah. Penjajah orang Kristian kan? Rasanya dia bina gereja ke dia bina masjid? Ada tak agak-agaknya dia keluar dalam peruntukan, tahun ini kita nak bina masjid lah dekat kawasan Muar ni contohnya? Agak-agaknya ada tak British keluarkan bajet macam tu? Kalau terbina masjid yang hari ni masih ada lah, kalau ada masjid contohnya Masjid Tengkera tu kan, yang diterbina zaman sebelum merdeka tu, tuan-tuan rasa tu datang daripada peruntukan British ke ataupun hasil daripada derma orang-orang kampung yang nak ada satu masjid terbina dekat situ? Tuan-tuan rasa? Tuan-tuan tahu berapa banyak masjid yang dah diratakan pada zaman penjajah-penjajah kita dulu? Berapa banyak kampung yang musnah, dibakar? Berapa banyak orang-orang kampung yang dibunuh kerana nak mempertahankan Islam? Berapa banyak ya kesan-kesan Islam ini yang nak dihapuskan? Kitab-kitab kita ni dihancur leburkan, dan ada yang diambil dibawa pula kat negara dia, tuan-tuan. Sampai kita ni, sampai kadang-kadang kita ni orang Melayu tu fikir, takkanlah orang-orang dulu-dulu tak ada yang cerdik pandai yang buat kitab-kitab ni. Kan kita selalu jumpa ni kitab-kitab zaman tahun awal 1900 lah. Kitab Syekh Daud Fatani kan. Tapi tu awal 1900. Cuba tuan-tuan bayangkan, kitab Imam Ghazali dah berapa ratus tahun masih kita jumpa. Kitab Imam Bukhari dah 1200 tahun. Sahih Bukhari tu 1200 tahun. Kita boleh buka lagi kitab Imam Bukhari tu. Cuba kita bayangkan, agak-agak ada tak kita zaman kita 300 tahun dulu ke 400 tahun dulu, ulama yang menulis kitab untuk generasi, ada tak agak-agak logik? Kalau kita fikir logik, mesti ada. Mesti ada. Mana pergi kitab tu? Tak ada. Seolah-olah British ni, tuan-tuan, penjajah ni, dia nak melenyapkan khazanah Melayu di tanah Melayu ni. Dia nak melenyapkan benda tu supaya generasi yang akan datang macam kita ni kata, ini bukan tanah Melayu ni, ini kita memang tanah berbilang mangsa dulu kan. Sebenarnya itu sebenarnya. Supaya kita tak ada rasa bangga pun dengan tempat tanah air kita ni. Kita tak rasa pun ini tanah air kita, perjuangan datuk nenek moyang kita mempertahankan agama ni. Hari ni kita boleh kenal Quran, tuan-tuan rasa dia datang sendiri ke ataupun perjuangan datuk nenek moyang kita yang sanggup mati senapang di kepala untuk mempertahankan Islam ke, ataupun mereka saja-saja, tuan-tuan? Pergi sawah, balik sawah, menternak lembu balik, tak ada fikir tentang agama. Agak-agak, tuan-tuan, mereka macam tu ke ataupun mereka memang betul-betul agama? Lepas tu dalam sejarah perjuangan, kita tengok mana-mana perjuangan datuk nenek moyang kita, contohnya di Kelantan, Tok Janggut, semuanya kalau kita tengok balik sejarah, kerana pertama sekali agama, nak menjaga agama, nak mengekalkan akidah ni di dalam hati anak cucu kita. Hari ini kita kenal agama dengan pengorbanan dan darah orang-orang yang terdahulu, tuan-tuan. Maka kita sebagai golongan yang hari ini memegang amanah agama tu, kita jangan sekali-kali leka sampaikan balik pada anak cucu dan generasi kita supaya Islam ini berterusan di atas muka bumi Malaysia ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah manfaat, berikanlah faedah, berikanlah kami kebaikan terhadap apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, Kau ajarkanlah kepada kami apa yang boleh memberi manfaat buat kami. Wa zidna ilma, dan ya Allah, Kau tambahkanlah ilmu di dalam dada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.